Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah siri ke-6 bagi siri sirah kita, siri untuk sekolah rendah Islam Hidayah. Dan pada sesi yang lepas, sesi kelima atau siri kelima, kita dah cerita tentang 4 benda. Kita dah cerita pertama, bai'ah Aqabah pertama, dan peristiwa kedua kita cerita tentang bai'ah Aqabah kedua. Yang ketiga, kita telah ceritakan tentang hijrah Nabi SAW ke Madinah. Dan yang keempat, kita dah telah ceritakan bagaimana penubuhan negara Islam pertama di kota Madinah Al-Munawwarah. Pada sesi ke-6 ini, kita akan cerita tentang satu peristiwa sahaja. Namun, peristiwa ini sangat-sangat besar dalam sejarah umat Islam. Kita akan ceritakan pada sesi ini tentang Perang Badar. Maka kita akan mulakan sekarang tentang Perang Badar. Satu persoalan timbul bila kita cakap Perang Badar. Sebab apa nama dia Perang Badar? Kenapa tak ada nama lain ke? Kenapa tak Badar juga? Badar dinamakan Perang Badar sebab peperangan ini berlaku di Badar. Ada satu perigi, telaga, yang nama tempat dia Badar. Dan perigi tu tempat tentera minum air lah. Dan tempat tu nama dia Badar. Dan Badar dikenali dengan Badar sampai ke hari ini. Contoh, Badar ni terletak di antara lebih kurang antara Mekah dengan Madinah, tapi dia lebih dekat dengan Madinah. Maka sampai sekarang kalau kita cakap kita pergi ke Arab Saudi, kita tanya mana Badar, mereka akan tunjuklah tempat di mana Rasulullah SAW dan para sahabat berperang dengan kaum musyrikin Mekah. Dan tempat tu menjadi tempat yang bersejarah lah dekat Arab Saudi sendiri. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Dan satu persoalan, kenapa perang ni berlaku? Kita tahu bila mana kaum muslimin berhijrah daripada, ataupun kaum muhajirin berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka ni tinggalkan semua harta mereka. Sebab mereka ni nak berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Tak boleh nak bawa banyak-banyak harta. Nak bawa unta 10, tak boleh, sebab takut orang boleh tahu. Mereka ni keluar pada waktu malam dan menyelusup keluar dan terus ke Madinah dengan pakai selai sepinggang. Orang kata dia tinggal semua barang dia, emas dia punya duit, dia punya harta, dia punya pakaian, punya perabot, semua tu dia tinggal. Bila mana mereka ni semua berhijrah, kaum muhajirin dan Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, kaum musyrik Mekah pergi dekat rumah orang muhajirin dan ambil ataupun rampas harta orang muslimin. Rampas, dan mereka ni nak jual harta-harta orang muslimin ke Syam. Kita kena tahu juga, orang muslimin ni bukannya orang miskin sahaja. Ada juga yang kaya. Contohnya Abdul Rahman bin Auf, kita tahu dia seorang saudagar yang sangat-sangat kaya. Contoh lain, Uthman bin Affan, menantu Nabi SAW sendiri. Beliau juga seorang pedagang yang sangat kaya raya. Tapi mereka ni bila pergi ke Madinah tinggalkan semua harta dia. Maka bila mana kaum muhajirin meninggalkan harta mereka, kaum musyrikin pun datang ke rumah-rumah kaum muhajirin ini, ambil harta orang muhajirin dan ambil bersama pedagang mereka ke Syam, nak jual, ambil duit dan pulang ke Madinah, ke Mekah. Dan keuntungan dia sangat-sangat besar lah. Sebab muhajirin yang berhijrah bukannya sikit. Kita tahu mungkin ratusan orang ataupun ribuan orang yang berhijrah. Bila mana Nabi SAW dan para sahabat tahu akan keluarnya kafilah yang membawa barang mereka sendiri, harta mereka sendiri yang mereka telah tinggalkan di Mekah, mereka nak bawa kafilah tu nak menuju ke Syam. Dan Syam ni antara Madinah dengan Mekah. Madinah ni antara Mekah dengan Syam. Maksudnya mereka akan lalulah paling kurang pinggir Madinah. Bila mana Rasulullah SAW tahu kedatangan kafilah Mekah, kafilah Quraisy ni, Nabi SAW dengan para sahabat keluar untuk mengambil harta mereka. Bila mana kafilah ni bergerak daripada Mekah ke Syam, Rasulullah keluar untuk intercept ataupun menahan, mengambil semula harta mereka yang telah dirampas. Tapi bila mana Nabi SAW keluar dengan para sahabat untuk merampas harta mereka atau mengambil sendiri, dengan kata lain yang lebih tepat, mengambil harta mereka sendiri, kaum kafilah tu dah terlepas. Maksudnya dah pergi Syam. Nabi datang dengan para sahabat nak pintas, tapi kafilah tu dah terlepas pergi Syam. Dan peperangan ini ataupun keluarnya Nabi ni untuk memintas kafilah daripada Mekah ke Syam ni dinamakan Perang Usyairah.
dia satu peperangan tapi tidak berlakunya peperangan. Nabi ingin mengambil semula, dan Nabi SAW para sahabat ingin mengambil semula harta mereka, tapi mereka tak mampu untuk ambil sebab kafilah itu dah terlepas. Nama dia Perang Usyairah. 3 bulan selepas Perang Usyairah, kafilah yang ada kat Syam ni, lepas berdagang selama 3 bulan di Syam, dah ambil keuntungan yang sangat-sangat banyak. Mereka ni dengan pimpinan Abu Sufyan mahu pulang ke Madinah. Di mana Nabi dan para sahabat dengar pula yang kaum kafilah ni yang dengan pimpinan Abu Sufyan mahu pulang ke Madinah, Sufyan bin Harb mahu pulang ke Madinah. Mereka ni sekali lagi cuba untuk memintas kafilah ini supaya mereka boleh ambil balik harta mereka yang mereka tinggalkan, yang telah dirampas oleh kaum musyrikin Mekah. Dan peperangan ni berlaku, dan apa yang Nabi nak dalam peperangan ini bukannya untuk serang orang atau berperang, tapi hanya untuk mengambil harta mereka sahaja. Dan satu yang menarik tentang Perang Badar, Perang Badar ni Nabi SAW tidak memaksa mana-mana orang muslimin, sama ada daripada Muhajirin ataupun Ansar, untuk turut serta ke perang ini ataupun pemintasan ataupun memintas kafilah Arab ni lah, kafilah musyrikin Mekah ni. Satu persoalan, kenapa Nabi tidak paksa atau menyuruh dengan bersungguh-sungguh untuk mereka keluar? Sebab sebelum Perang Badar ada banyak percubaan untuk perang tapi tidak berlaku. Contohnya yang tadi saya ceritakan, Perang Usyairah. Sebelum tu ada lagi. Contohnya Perang Wadan, Perang Wadan, dan banyak lagi perang lah, Perang Rabi'ah dan lain-lain. Dan tapi peperangan tidak berlaku. Sebab tu Rasulullah tidak memaksa para sahabat, sebab takut pemintasan ataupun cubaan mereka untuk memintas kafilah ini tidak berjaya seperti cubaan-cubaan sebelumnya. Nabi pun keluar dengan para sahabat. Dikatakan bilangan kaum muslimin 313, ada orang kata 314, ada orang kata 315. Itu perselisihan lah antara ulama. Dan bila mana Abu Sufyan, pimpinan kafilah tu dengar yang Nabi ingin memintas kafilah mereka, Abu Sufyan hantar Dhamdham bin Amr al-Ghifari ke Mekah untuk memberitahu yang Muhammad dan para sahabat-sahabatnya ingin memintas mereka. Lepas tu Dhamdham ni secara laju dengan naik kuda ataupun naik unta pergi ke Mekah dengan secepat mungkin. Sebelum dia pergi Mekah, dia pergi potong telinga unta dia. Lepas tu robekkan baju dia, koyak-koyakkan baju dia. Supaya apa? Supaya mereka kaum musyrikin Mekah ni marah. Seolah-olah utusan mereka pun telah diganggu ataupun telah diserang oleh Nabi Muhammad. So unta pun tercabut, telinga unta pun tercabut. Baju si utusan tu pun dah koyak rabak. Seolah-olah kaum muslimin telah memintas ataupun telah menyerang kafilah Abu Sufyan tu. Di mana kaum musyrikin dengar yang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ingin memintas kafilah Abu Sufyan, mereka ni pun bersiap siaga untuk keluar. Dan mereka ni keluar dengan kekuatan 900 hingga 1000 orang. Abu Sufyan di mana dengar yang Nabi Muhammad SAW nak pintas mereka, Abu Sufyan pun mula untuk cari betul ke berita yang terima dekat Mekah ni, daripada yang dia terima ni, yang Muhammad yang para sahabat ingin memintas mereka. Abu Sufyan pun cari, dia hantar spy, hantar perisik dia. Tiba-tiba Abu Sufyan dengan kafilah dia berhenti di sebuah oasis, tempat air di tengah-tengah padang pasir tu. Lepas tu tiba-tiba dia tengok ada najis unta. Lepas tu Abu Sufyan ni pegang najis unta tu, dia buat macam ni. Tiba-tiba dia nampak ada kurma, biji kurma. Lepas tu dia tengok macam ni, tengok biji kurma tu. Lepas tu dia dapat pastikan ini biji kurma daripada Madinah. Sebab sebelum mereka sampai ke oasis ni, ada sebahagian daripada perisik Nabi Muhammad SAW, 2 orang, tak silap saya 2 orang telah duduk kat situ dengan unta dia. Lepas tu unta dia membuang najis, dan daripada najis tu Abu Sufyan tahu yang Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat sangat-sangat dekat dengan kedudukan mereka tu. Di mana dia tahu biji tu daripada Madinah, dia tahu unta ni daripada Madinah, maka pastilah unta ni daripada Muhammad ataupun daripada salah satu daripada sahabatnya. Lepas tu Abu Sufyan tukar arah, dia lalu jalan pesisir pantai. Abu Sufyan dah sampai Madinah bila Abu Jahal dah keluar daripada Mekah untuk Abu Jahal dan para tentera musyrikin Mekah keluar ke Mekah. Abu Sufyan sampai ke Madinah. Abu Sufyan pun hantar ke Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kami ni telah selamat sampai ke Mekah. Pulanglah engkau dengan tentera engkau, sebab kami dah selamat sampai. Abu Sufyan cakap, tak, aku tak akan selama-lamanya pulang kecuali aku dah hancurkan Muhammad dan para sahabatnya.
Maka di sini turunlah ayat, antara ayat surah Perang Badar ni, dia antara surah yang sangat-sangat rapat dengan surah Perang Badar adalah surah Al-Anfal, surah harta rampasan. Tuhan berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-7, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan bila mana Allah menjanjikan kepada engkau ataupun kepada kalian salah satu daripada dua golongan, iaitu kafilah Abu Sufyan ataupun tentera Abu Jahal, dan kalian ni nak yang tidak bersenjata, yang tidak mempunyai kekuatan, iaitu kafilah Abu Sufyan, tapi Allah mahu wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi, Allah mahu kebenaran tu tertegak, hak tu tertegak, wa yaqta'a dabiral kafirin, dan terputusnya dabiral kafirin, apa nama dia, kekufuran, ataupun seumpamanya boleh tengok kitab tafsir atau terjemah Al-Quran. Maka bertemulah, sebab Abu Jahal berkeras untuk keluar, maka bertemulah dua pasukan yang sangat-sangat hebat, dan di Badar ini pasukan Abu Jahal dan Nabi Muhammad SAW, dan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Muhammad SAW sendiri. Kita kena tahu tradisi Arab bila mana nak perang, dia akan mula dengan peperangan satu lawan satu. Itu tradisi kalau ada peperangan besar dan mereka tidak melakukan serang hendak, dan kedua-dua pasukan telah bertentang mata, mereka ni akan memula dengan pertempuran satu lawan satu. Maka Nabi Muhammad SAW secara ringkasnya mengutuskan Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib, Ubaidah bin Harith, dan kaum musyrikin pula menghantar Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah bin Rabi'ah, dan mereka ni pun bertempur. Hamzah dengan Ali berjaya membunuh dua dia punya opposition dia lah, dia punya apa yang mereka bertempur. Tapi Ubaidah bin Harith, bila mana dilawan dengan opponent dia, mereka ni saling pukul-mengukul ataupun saling mencederakan. Ubaidah bin Harith ni tak dapat membunuh opponent dia, dan opponent dia tak dapat membunuh. Cuma mereka ni dapat saling mencederakan antara satu sama lain. Bila mana Hamzah dan Ali berjaya membunuh dua opponent dia, maka mereka pun menolong Ubaidah bin Harith, dan mereka berjaya membunuh opponent yang melawan Ubaidah bin Harith lah. Ubaidah bin Harith meninggal syahid dalam perjalanan pulang daripada Badar ke Madinah. Dan Nabi SAW berdoa sebelum peperangan ini. Nabi berdoa, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-Islam la tu'badu fil ard. Wahai Allah, kalaulah engkau menghancurkan golongan ini, iaitu golongan muslimin ini yang ada dekat sini sekarang, engkau tidak akan disembah di muka bumi ini lagi. Itu doa. Maksudnya Rasulullah SAW memohon kemenangan untuk tentera Islam ni. Sebab tentera Islam ni kalau kalah, maka kemungkinan besar Allah Ta'ala tak akan disembah selepas hari Badar ini. Doa Abu Jahal pun berdoa, pemimpin kaum musyrikin berdoa. Apa doa Abu Jahal? Dan doa Abu Jahal ni sangat-sangat ajaib. Dia cakap apa? Dan kita kena tahu orang musyrikin ni percaya Allah, dan dia berdoa kepada Allah, tapi kadang-kadang dia menjadikan Allah, berhala sebagai perantara, dan mereka ni mengubah sedikit ataupun banyak daripada syariat yang telah diturunkan kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, yang ayah mereka sebelum tu lah. Abu Jahal doa, wahai Allah, engkau ni tahu bahawa salah satu golongan antara kami berada di hak dan salah satu mereka berada di batil. Wahai Allah, menangkanlah yang hak dan matikanlah ataupun hancurkanlah yang batil. Doa macam tu. Allah merakamkan dalam surah Anfal juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum, dan in tastaftihu faqad ja'akumul fath, jika kau meminta pembukaan ataupun membuka bagi siapa yang berada di dalam hak, sungguhnya telah datang kebenaran atau telah datang kemenangan kepada orang yang hak lah, berada di tempat yang hak, dalam yang hak, yang dia benar. Perang Badar ni sangat-sangat banyak peristiwa yang berlaku dalam Perang Badar. Saya akan ceritakan beberapa peristiwa je. Antara peristiwa yang menarik berlaku pada Perang Badar adalah kisah Hubab bin Munzir.
Hubab bin Munzir ni kisah ni bermula bila mana Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Beliau memilih satu tempat yang tiada air di tempat tu. Tak ada perigi, tak ada tempat untuk tu lah. Kita tahu padang pasir tak ada air. Bukan macam sekarang ada buka pipe. Tak, padang pasir tu kita memerlukan air lah. Bila Nabi SAW berhenti ke tempat tu, Hubab bin Munzir tanya, wahai Rasulullah, adakah tempat ni engkau yang pilih ataupun wahyu daripada Tuhan sekalian alam? Nabi SAW cakap, tak, sungguhnya tempat ini aku yang pilih. Hubab bin Munzir cakap, wahai Rasulullah, jika tempat ini bukan wahyu, aku rasa, dan ini pendapat peribadi engkau, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku rasa tempat ini kurang strategik untuk dijadikan sebagai pangkalan tentera. Maka lebih baik kita berpindah kepada satu tempat yang ada air, supaya kita dapat memanfaatkan air atau perigi yang ada untuk manfaat kaum muslimin. Boleh minum, boleh basuh baju, boleh cuci darah dan lain-lain lah. Maka Rasulullah pun bersetuju dengan Hubab bin Munzir, dan mereka ni kaum muslimin pindah ke tempat yang ada air lah, dekat dengan sumber air. Dan antara peristiwa yang menarik yang berlaku pada perang Badar ini, terbunuhnya pemimpin kaum musyrikin dalam peperangan ini dan kaum musyrik Mekah di Mekah sendiri, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini dibunuh oleh dua orang pemuda Ansar yang sangat-sangat muda umurnya. Yang pertama namanya Mu'adh bin Amr bin Jamuh, yang kedua Muawidh bin Afra. Dan kita kena tahu, walaupun nama ayah mereka lain, tapi mereka ini adik-beradik seibu. Maksudnya ibu mereka sama. Maksudnya adik-beradik lah, tapi seibu. Mereka jumpa masa nak mula peperangan tu, mereka jumpa Abdul Rahman bin Auf. Dia cakap, wahai pakcik. Mereka cakap, wahai pakcik, mana Abu Jahal? Kami ni tak tahu. Tapi kami dengar yang Abu Jahal ni selalu mencerca Rasulullah, selalu menyakiti Rasulullah, selalu menyeksa Rasulullah. Beritahu mana satu Abu Jahal, supaya kami dapat bunuh Abu Jahal tu. Jadi mereka ni tanya Abdul Rahman bin Auf, sebab Abdul Rahman bin Auf ni muhajirin daripada Mekah. Dan semua orang muhajirin tahulah mana satu Abu Jahal, sebab Abu Jahal ni masyhur pemimpin kota Mekah, pemimpin penduduk Mekah. Lepas tu Abdul Rahman bin Auf cari Abu Jahal, tiba-tiba dia nampak Abu Jahal sedang menunggang kuda. Lepas tu dia cakap, wahai pemuda, itulah Abu Jahal dekat atas kuda tu. Maka mereka ni dua orang ni sampai pergi ke Abu Jahal ni, dan secara ringkasnya bunuh dapat mencederakan Abu Jahal sampai Abu Jahal ni jatuh daripada kuda dia, dan Abu Jahal ni tinggal nyawa-nyawa ikan. Dan sebenarnya kita kena tahu juga, dua orang ni bukannya yang membunuh Abu Jahal, tapi mereka ni mencederakan sehingga Abu Jahal ni jadi nyawa-nyawa ikan. Bila mana peperangan Badar tamat, Abdullah bin Mas'ud dijumpa Abu Jahal, dan dia, iaitu Abu Jahal, masa tu nyawa-nyawa ikan. Dan bila mana Abdullah bin Mas'ud jumpa Abu Jahal, dia pun penggal kepala Abu Jahal untuk mematikan dia lah, laknatullahi alaih. Itu antara cerita yang menarik lah. Antara cerita lain yang menarik tentang cerita kisah Abul Bakhtari. Abul Bakhtari ni seorang musyrikin Mekah yang ikut peperangan Badar. Tapi sebelum peperangan, Rasulullah nasihatkan kat kaum muslimin, wahai kaum muslimin, jika kalian nampak Abul Bakhtari, maka janganlah kalian membunuhnya, sebab Abul Bakhtari ni sangat-sangat baik ataupun sering menolong orang muslimin dekat Mekah. Masih kat Mekah dulu, masa sebelum berhijrah, Abul Bakhtari ni selepas kematian Abu Talib, sebab Abu Talib sebelum kematian dia selalu mempertahankan Nabi SAW. Selepas kematian Abu Talib, Abul Bakhtari lah seolah-olah menjadi pengganti Abu Talib untuk menjaga ataupun dia ni mengambil berat lah tentang hal ehwal kaum muslimin, dan selalu nasihatkan kepada kaum musyrikin, jangan seksa, jangan menganiaya, jangan menzalimi orang muslimin dan lain-lain lah. Lepas tu Rasulullah tak kasih kaum muslimin bunuh Abul Bakhtari. Dalam satu perangan, ada seorang muslimin ni jumpa Abul Bakhtari dengan kawan dia. Lepas tu dia cakap, orang muslimin cakap, wahai Abul Bakhtari, jangan takut. Rasulullah dah pesan kat aku jangan bunuh Abul Bakhtari, dan aku sekali-kali tidak akan membunuh engkau kecuali aku ni terpaksa. Lepas tu Abul Bakhtari cakap, dengan satu syarat, aku akan biarkan kau, aku akan keluar daripada perangan ataupun tidak memerangi kau. Jangan bunuh kawan aku ini kawan aku, jangan bunuh dia. Lepas tu kaum muslimin cakap, tak, kawan engkau ni Rasulullah tak kecualikan daripada kaum musyrikin, macam mana Rasulullah kecualikan kau.
bagi pelepasan kat kau. Lepas tu Abu Bakar dia cakap, kalau engkau tidak mahu meninggalkan kawan aku ini, aku akan perang, aku akan bertempur dengan kau. Lepas tu orang Muslim ini tidak ada pilihan selain bertempur dengan Abu Bakar dan Abu Bakar ini dibunuh oleh orang Muslim itu. Tapi dengan bukannya dengan sengaja lah, sebab Abu Bakar ini berkeras untuk mempertahankan sahabat dia lah. Antara kisah lain yang berlaku masa perang Badar adalah kisah pedang Ukashah bin Muhsan. Ukashah bin Muhsan ni adalah salah satu daripada sahabat yang dijanjikan syurga dalam hadis panjang lah, yang Rasulullah SAW cakap dalam sabda yang maksudnya, sungguhnya hari kiamat nanti ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisap. Mereka ni muka dia seperti bulan purnama, kalau tak silap saya hadis macam tu. Dan Ukashah bin cakap, wahai Rasulullah, jadi doakanlah aku termasuk daripada 70,000 orang ni. Betul, Rasulullah doakan Ukashah, maksudnya Ukashah ni confirm masuk syurga lah. Ukashah bila perang, tiba-tiba pedang dipatah. Lepas tu dia cakap dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, dia jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tak dapat perang sebab pedang aku yang patah. Lepas tu Rasulullah ambil macam kayu panjang gitu, ataupun pelepah kurma, saya tak ingat, tapi macam benda-benda kayu ni lah, pelepah kurma atau daun macam tu. Lepas tu dia bagi kat Ukashah. Lepas tu dia suruh pegang. Bila Ukashah pegang, jadilah tiba-tiba sebilah pedang lah, dengan mukjizat Rasulullah SAW. Dalam perangan ni, seperti mana kita tahu, perangan ni kaum muslimin berjaya memenangi peperangan ni. Kaum muslimin yang syahid dalam peperangan ini adalah seramai 14 orang, 6 orang daripada Muhajirin dan 8 orang daripada Ansar. Kaum musyrikin yang mati dalam peperangan ini 70 orang, yang ditawan 70 orang. Kisah yang berlaku, kisah masyhur yang berlaku dalam perang Badar juga, kisah tawanan perang Badar, di mana kaum muslimin dapat tawan kaum musyrikin dalam perang Badar. Rasulullah bermesyuarat dengan Abu Bakar dengan Umar. Dia tanya apa yang kita nak buat dengan tawanan kita. Abu Bakar cakap, kita ni kita minta tebusan daripada kaum ahli keluarga 70 orang ni lah. Umar cakap, tak, kita bunuh je 70 orang. Dan secara ringkasnya Rasulullah bersetuju dengan pendapat Abu Bakar, tapi Allah menegur Nabi SAW dengan menurunkan ayat, maka Nabi an yakun lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak patut bagi seorang muslimin untuk, kalau dia ada tawanan, untuk tidak menghancurkan atau tidak membunuh tawanan tu, supaya mereka ni tiada di muka bumi lah. Itu masa awal pensyariatan lah, sebab kaum musyrikin ni sangat-sangat suka menyeksa orang muslimin. Sebab tu Allah lebih menggalakkan, atau bagi Allah Ta'ala pada perang Badar, lebih baik untuk kita bunuh tawanan Badar. Tapi tak sempat lah, sebab dia dah tebus, dia janji untuk tebus semua tawanan Badar. Ada banyak sangat pengajaran dalam peperangan Badar yang kita boleh ambil. Antaranya, perang Badar adalah antara perang yang paling agung dalam sejarah umat Islam. Walaupun jumlah tu masih kecil, maksudnya jumlah kaum muslimin 313 dan kaum musyrikin 1,000 orang lebih kurang. Kira kecil lah kalau kita bandingkan perang Yarmouk, 40,000 lawan 240,000. Contoh lain, perang Mu'tah, 3,000 lawan 240,000 ataupun 200,000. Tu sangat-sangat banyak lah. Tapi perang Badar ni antara perang paling agung dalam sejarah Islam, sebab ketua kaum muslimin adalah Muhammad dan ketua kaum musyrikin adalah Abu Jahal. Dua pemimpin hak, seorang pemimpin hak dan seorang pemimpin batil. Dan dalam perangan ni, Iblis turun tolong kaum musyrikin, dan Jibril dan para malaikat turun untuk tolong para kaum muslimin dan menolong kaum muslimin. Dalam peperangan ni, para malaikat menyertai peperangan ni secara langsung. Dan para sahabat yang menyertai peperangan inilah sebaik-baik para sahabat. Dan peperangan ini juga dinamakan Yaumul Furqan. Sebab apa Yaumul Furqan ni maksudnya hari pemisah. Sebab apa dinamakan hari pemisah? Dia ada dua sebab yang orang katalah sebab apa dinamakan hari pemisah. Pertama, hari Badar ni menjadi pemisah antara zaman Islam ni kuat dan Islam ni lemah. Sebelum peperangan Badar, Islam ni lemah, selalu dizalimi, selalu dianiaya dan lain-lain lah. Dan selepas perang Badar, kaum muslimin jadi semakin kuat, sangat-sangat kuat. Sebab tu dinamakan hari pemisah antara hari lemah, keadaan kaum muslimin lemah, dan keadaan kaum muslimin masa kuat. Yang kedua,
dikatakan dinamakan hari pemisah sebab hari ini menjadi pemisah antara hak dan batil, seperti mana doa Abu Jahal sendiri. Dia cakap, wahai Allah Ta'ala, ya Allah, mana-mana golongan yang berada di hak, maka engkau kekalkan dia dan menangkanlah. Dan mana-mana golongan yang berada dalam keadaan batil, maka engkau hancurkan dia. Antara pengajaran lain yang kita boleh ambil dari perang Badar sendiri adalah semangat para sahabat untuk berjihad. Contohnya Miqdad bin Aswad dengan Sa'id bin Mu'adz. Sebelum peperangan Badar, Nabi ni tanya para sahabat, wahai para sahabat, kalian ni bersedia tak untuk bersama-sama aku untuk memerangi kaum musyrikin? Maka bangunlah Miqdad bin Aswad daripada kaum Muhajirin ni cakap, kami bersedia. Lepas Rasulullah tanya 3 kali, kaum Ansar pula bangun. Sa'id bin Mu'adz bangun, pemimpin dia bangun, dia cakap, kami juga bersedia. Maka nak tunjukkan semangat para sahabat yang untuk berjihad, dan mereka ni tak kenal erti penat dan lelah lah. Dan kita kena tahu antara pengajaran daripada perang Badar, kita boleh tengok tentang kesungguhan Nabi SAW berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya memenangkan kaum muslimin perang Badar. Seperti yang kita dah cerita sebelum ni, Rasulullah berdoa, Allahumma in tuhlik hadhil isabata min ahli Islam la tu'badu fil ard. Wahai Allah, jika engkau menghancurkan golongan ini pada hari ini, mungkin engkau ni tidak akan disembah selama-lamanya. Dan dalam Musnad Imam Ahmad, riwayat daripada Ali bin Abi Talib dengan sanad yang sahih ataupun hasan, Nabi ni tak tidur masa malam sebelum perang Badar. Sebab apa? Nabi ni berdoa kepada Allah sepanjang malam, tak tidur, berdoa akan kemenangan kaum muslimin. Dan kita juga tahu tentang kisah masyhur Rasulullah ni berdoa sampai jatuh ridak baginda. Ridak tu, kalau kita tahu orang pergi haji, dia ada pakai ridak. Ridak tu tutup macam tu, macam kain panjang gitu, dia akan tutup macam tu. Rasulullah masa perang Badar, sebelum perang Badar, Nabi ni angkat tangan ni sampai jatuh ridak dia, jatuh ke belakang. Baju umrah tu jatuh ke belakang, nak tunjuk dia sangat-sangat sungguh-sungguh lah dalam berdoa. Antara pengajaran lain yang kita boleh dapat daripada peperangan Badar adalah kita nak tengok semangat kaum kafir untuk menghancurkan Islam. Kita dapat nampak semangat orang kafir untuk menghancurkan Islam. Pengajaran ini kita boleh dapat bila mana kita tengok semangat Abu Jahal untuk pergi menghancurkan Islam, walaupun dia tahu Nabi SAW dengan walaupun dia tahu Abu Sufyan dengan kafilah dia berjaya sampai ke Mekah tanpa sebarang gangguan. Tapi dengan itu Abu Jahal berkeras untuk terus memerangi Muhammad, untuk menghancurkan Muhammad. So daripada sini kita boleh ambil juga, kita ni kaum muslimin perlu semangat dalam memperjuangkan Islam lah. Seperti mana kaum kafir, atau lebih daripada semangat kaum kafir untuk memerangi atau menghancurkan umat Islam. Antara lain pengajaran yang kita dapat daripada perang Badar ini sendiri, pentingnya generasi muda yang bertakwa dan berakhlak mulia dan semangat dalam berjihad. Sebab kita tahu generasi muda adalah sangat-sangat penting dalam sebuah masyarakat. Sebab tu Imam Hasan al-Banna sangat-sangat mementingkan, sampai dari dibuat satu risalah kecil ataupun buku kecil tentang syabab, tentang pemuda. Sebab dia tahu semua kekuatan masyarakat terletak pada kaum muda. Kalau kaum muda main-main, lebih tidak memikirkan akhirat, banyak buat maksiat, maka masyarakat tu akan jatuh, akhlak dia akan jatuh, semua akan jatuh. Tapi bila mana kaum muda semangat bertakwa, berakhlak mulia, fikir akhirat, sangat-sangat mementing akhirat, kita tahu yang masyarakat tu semakin membangun dan masyarakat tu akan jadi majulah. Dan dalam peperangan Badar, 2 orang pemuda, Mu'adz bin Amr dan Muawidh bin Afra, tanya dengan penuh semangat kepada Abdurrahman bin Auf mana Abu Jahal, supaya mereka dapat membunuh kaum Abu Jahal ini. Dan pemuda yang beribadah di waktu fitnah adalah sangat-sangat disukai oleh Allah, sampai Allah menjadikan golongan ini, iaitu pemuda yang beribadah masa mudanya, orang-orang yang beribadah masa mudanya, yang menjadikan masa mudanya untuk beribadah, Allah naungi masa hari kiamat nanti, di mana tiada naungan, di hari yang tiada naungan selain naungan Allah. Itu antara pengajaran yang kita dapat juga. Antara pengajaran lain, kuantiti bukanlah satu-satu kayu ukur untuk menang. Kita tahu kaum muslimin 313, kaum musyrikin 1000 orang, tapi dengan itu kaum muslimin dapat juga membunuh ataupun mengalahkan kaum musyrikin Mekah. Dan daripada
Perang Badar ini kita dapat banyak sangat pengajaran. Nanti kita akan ceritakan secara ringkas lah. Dan saya juga menyeru tuan-tuan perempuan yang mendengar perkongsian saya dalam Perang Badar untuk mengambil semangat daripada Perang Badar. Dan kita tahu sekolah Islam Hidayah ataupun sekolah rendah Islam Hidayah telah mengadakan malam Badar, dan saya juga menyeru atau mengajak tuan-tuan perempuan untuk memberikan sedikit sumbangan untuk sekolah rendah Islam Hidayah, supaya sekolah rendah Islam Hidayah ni dapat melahirkan insan-insan yang lebih bertakwa, yang lebih berkualiti untuk masyarakat pada masa depan. Dan sebab malam Badar telah diadakan, dan kita ni masih memerlukan, ataupun sekolah Islam Hidayah masih memerlukan peruntukan daripada tuan-tuan puan-puan yang sangat pemurah. Maka sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.